Assalamualaikum Abang Huzaimi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya kita dapat bertemu. Wah, dah ramai yang menunggu. Okey. Okey Abang Zul, sihat Abang Zul? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, okay, right. So macam mana keadaan stay dekat rumah Abang Zul? Stay at home. Setakat ni macam biasalah. Kita memang betul-betul stay kat rumah lah. Okey Abang, mungkin boleh share sikit apa aktiviti yang Abang buat sepanjang stay at home ni? Okey. Yang paling utama kemas rumah. Kemas rumah bang Kemas rumah sebab saya ni rumah umpama macam tempat singgah je. Kalau ikutkan kesibukan dengan syuting, program-program di luar-luar kawasan KL kan, membuatkan rumah ni kadang-kadang saya balik. Jadi banyaklah abu-abu, barang-barang yang tak perlu kita buang, kita ubah suai sikit. Bukan ubah suai macam mana pun, ambil alih, buang yang ini, alih ke situ, alih ke sini. Macam tu lah. So kiranya macam bagi nafas baru lah dekat ruang rumah tu. Yalah. Betul. Okay, alright. So abang, ni kita punya topik macam yang based on poster yang kita bagilah. Macam mana cara-cara pastikan motosikal kita ni still maintain elok walaupun kita berada dekat rumah. Okay, tapi sebelum tu bang, saya nak tanya bang. Okay, abang dah berapa lama main motor ni bang? Okey, kalau ikutkan main motor betul-betul dari tahun 93 sampai 4 macam itulah. Okey. Wow. Tapi zaman tu tak macam sekarang. Zaman sekarang ni kalau tengok motor semua hebat-hebat kan. Dulu paling tidak pun kita celup chrome je lah dekat exhaust, dekat rim, macam tu je. Dan saya dulu tak pakai motor yang mahal-mahal. Sebab saya bukanlah dari keluarga senang. Saya guna motosikal makcik saya. Dia share dengan saya. Okey. Boleh kongsi sikit motosikal apa tu? Okey, dulu saya pakai CD100. Wow. CD100 lama. Adalah kawan-kawan, ada Hurricane, ada SS, ada RG Sport, ada motor C70 pun dulu popular. Wow. RD, ramailah kawan-kawan. RZ paling ni lah. So boleh kata boleh hampir semua jenis motor ni dah cuba lah, boleh kata macam tu? Taklah semua, tapi kalau ikut zaman dulu tu, yang mana ada kat kampung saya semua dah try. Dan saya pernah pakai EX5, lepas tu saya pakai motocross. Motocross saya lama pakai. Motocross lama. Sebab saya dulu banyak pergi masuk kampung-kampung, kebun-kebun, macam tu lah. Tadi abang kata motocross tu pakai lama bang Berapa lama pakai tu bang? Adalah dalam 2 tahun, 3 tahun juga. Tu lama lah tu. Okay, so mungkin boleh share sikit. So berapa total koleksi motosikal yang abang pernah beli atau abang dah pakai sampai hari ni? Anggaran dia. Kalau tukar pakai, saya pernah pakai Modernas. Modernas tu antara yang paling saya sayang lah sebenarnya. Sebab itu hadiah pemberian arwah makcik saya juga. Yang saya share motor tadi tu, makcik saya dah meninggal. Masa saya study dekat KL, dekat ASK, Akademi Seni Kebangsaan, sekarang Aswara kan. Masa tu suka saya nak bergerak sebab yalah nak tunggu bas dulu bas mini kan, bas mini nak berjalan apa semua, saya nak kena pergi. Dulu Akademi Seni Kebangsaan, library dia sangat terhad. Bahan-bahan nak rujukan apa semua tu kita kena pergi ke kedutaan Jepun, kedutaan Australia dan macam-macam tempat kita kena pergi. Jadi itulah yang membuatkan dihadiahkan saya sebiji motor Modernas. Saya pun sedih jugalah sebab motor tu hilang, kena curi kat Kampung Baru. Allahuakbar. Cerita dia sedih. Tak boleh buat apalah. Okey bang. So kita terus kepada topik yang seterusnya lah. Okey bang, macam yang saya cakap tadi, saya tanya tadi. Macam mana bang kita nak pastikan motor kita ni sentiasa dalam keadaan walaupun daripada abang tu. Sebenarnya siapa-siapa yang minat motor, dia ada beza antara pengguna motor dengan minat motor. Berbeza tu. Kalau dia betul-betul minat motor, dia akan jaga betul, dia memang kita tak perlu bagi tahu pun automatically naluri hati tu akan jaga.
tak kisah macam mana dia akan basuh walaupun tak kotor pun, tapi dia akan basuh. Kan? Okey, kebanyakan orang yang pengguna motosikal biasa, dia orang tak basuh. Pengguna motosikal Kadang-kadang biasa tak masuk. tak basuh, dia hujan, lepas hujan dia sadai kat rumah, lepas tu esok dah kering, jalan balik apa semua dan sebagainya. Jadi dia orang hanya menggunakan motosikal pergi tempat kerja ataupun biasanya tempat kerja lah, study macam tu. Dia bukan minat motor pun, dia pengguna motor saja. Itu macam saya lah lebih kurang tu. Jadi untuk kita yang minat motor ni dia lain sikit. Segala-gala yang terlibat dengan motor, tak kisahlah baju, helmet, kasut, glove, semua ni dia akan jaga. Macam saya, setiap benda-benda tu saya akan jaga betul. Even ke stiker pun saya simpan, letak elok kan. Macam tu lah. So rasanya mungkin nanti Mas Kulit boleh cover ni minat ni. Boleh. Okay. Jadi kepada yang minat motor, yang ikut live sekarang ni dah ada 102 Alhamdulillah. Pada yang minat motor, saya cuma berkongsi saja apa yang perlu kita buat dalam tempoh PKP ni. Sebab motor kita tak bergerak. Kebanyakan yang minat motor ni, dia ada second option. So, contohnya, motor yang dia guna tu hanya untuk pergi ride hujung minggu ataupun sebulan 2 kali. Dia tak pakai selalu. Ada juga yang macam tu. Ada juga yang motornya hanya digunakan dalam trek saja. Iaitu mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru dia guna. Macam saya pun ada option lain. Saya ada kereta untuk kegunaan bergerak dengan keluarga, untuk pergi shooting, bawa baju, bawa barang, bawa skrip, bawa bag kan. Jadi motor ni hanya kegunaan kadang-kadang nak pergi ride hujung minggu dengan kawan-kawan, dengan ahli-ahli spark ataupun sparkers kan. Penggunaan motor ni sangat, orang kata, jarang-jarang, bukannya harian. Oleh itu, motor dalam tempoh PKP ni memang tak bergerak langsung lah ceritanya. Memang tak bergerak langsung. So bila tak bergerak, Bazul, ada satu soalan Bazul daripada pembaca kita. Orang yang minat motor ni, dia kena bercakap dengan motor, betul ke Bazul? Kadang-kadang kalau ikutkan macam tu, dia cakap dah hati lah, tak adalah cakap depan-depan. Ada juga dia cakap macam, alamak kau ni apa hal, buat hal pula macam tu kan. Tak boleh. Alamak, dia ada juga bercakap-cakap. Sebenarnya kebanyakannya dia bercakap dalam hati, oh cantik kan kau ni. Dia kena sayang motor dia tu, sebab yang nak menjaga ketika menunggang dalam motor kita, motor tu akan, orang kata, sebati dengan kita, dia akan jadi cantik sebenarnya. Sedap je bawa. Macam saya dulu main horse riding kan, kuda kan. Kuda ni kalau kata kita nak pergi esok main kuda hari ni dah menggeletik dah. Tak tentu pasal lah. Dia tahu naluri kita. Sama juga dengan motor ni. Motor ni kalau kata hujung minggu ni kita ada ride, kata contoh kita ada ride. Hari-hari kita macam malas nak basuh, kita malas nak bersihkan. Mesti ada something tak best. Jadi itu tak best tu, tiba masa hari yang nak pergi ride tu, dia dah siap, dah pakai jaket, dah pakai glove, dah pakai apa, pakai helmet dah pun. Dah start motor dah. Saya macam, apa yang tak sedap hati? Saya tak pergi. Saya telefon balik cakap, sorry, minta maaf aku tak apa sihat. Sebab kita tahu, bila hati tak sedap, kita menunggang pun tak fokus. Bila tak fokus, kita rasa macam, keselamatan kita pun tak terjaga. Okey, baik, kita nak cakap pasal penjagaan motor sepanjang tempoh PKP ni. Okey. So, macam soalan tadi kita bercakap dengan motor tu, betul lah. Saya tak nafikan lah, betul lah. Okey, so mungkin tip-tip tambahan selain daripada yang abang dah share tadi. Okey, so untuk yang pertama sekali, kita tahu motor yang dah lama parking, yang pertama sekali kita kena jaga iaitu enjin. Enjin ni, kalau ikutkan, dia berfungsi dalam aliran bateri. Setiap kenderaan bergerak yang ada lampu, ni mesti ada bateri. Tak kisahlah, even dalam enjin boat pun, saya pun antara caster juga Malaysia, boat saya pun, enjin pun ada bateri, mesti kena ada. Bateri ni
fungsi dia sebenarnya dia nak alirkan aliran elektrik. Okay, elektrik. Dan bila kita start aja motor tu, kalau tak ada bateri dia tak function. Sebenarnya tak function, bateri kong. Okay. Yang pertama sekali kita jaga enjin. Nak sebut pasal enjin ni, sebenarnya bukanlah satu benda yang kita mahir sebenarnya kan. Kita tak mahir pun. Sekurang-kurangnya kita kena hidupkan motor kita, paling tidak pun kalau bagus, setiap hari kena hidupkan 5 minit. Panaskan enjin tu. Bagi minyak tu berjalan. Dan enjin tu running kan. Kita ada motor semua ada piston. Okay. Piston tu bila dah lama terpendam, minyak yang terpendam tu dia akan jatuhkan ada satu molekul yang sebut macam plumbum lah. Saya pun tak tahu sangat lah, ada besi-besi yang halus-halus tu dia akan masuk dalam. Bila masuk dalam, lama-lama dia mendap, dia akan jadi kasar. Okey. Bila kita start balik dalam keadaan yang lama, kadang-kadang tak boleh start tu sebab apa? Sebab minyak-minyak di saluran-saluran pipe, di saluran mana-mana yang sepatutnya berada dalam enjin tu dah hilang. Bila dah hilang tu, itu yang start tak boleh. Akhirnya kena tonggang balik, kena tolak baru dia boleh start balik. Kena gerakkan. Jadi pendapat saya hari-hari kena start, kalau tak pun 2 hari sekali, kalau tidak pun 3 hari sekali, paling lama pun 5 hari sekali. Baik bang, kita ada soalan daripada pembaca bang. Ramai komen, RZ kuning belakang tu lawa lah bang. Mungkin boleh share sikit. Sikit, apa special motor tu ke? Motor ni adalah motor pertama RZ saya sebenarnya. Motor pertama RZ Pertama RZ. Jadi tu dia. Motor sebenarnya dia warna biru skala. Okey. Sebelum ni saya pernah berimpikan untuk beli motor ni. Tapi saya tak berkesampaian. RZ ni mahal. Dulu harga 7,000, 8,000. Sekarang ni orang dah jual berbelas-belas pun ada. Second hand pun kita tengok di pasaran ada yang 7,000, 8,000. Mahal. Dia tak seperti motor-motor yang sekarang ni murah. Okey. Jadi saya beli tahun lepas. Bila mana saya rasa dah cukup lah. Tiba masa saya nak teringin nak pakai motor idaman dari dulu lagi. Dari tahun 93 lagi saya kata. Kan? Okay. Jadi saya beli untuk pergi ride ke Phuket. Selepas balik pada Phuket, saya tukar cover, tukar semua. Saya cantikkan dan jadilah kuning ni. Kuning diraja ni. Kuning diraja. Alright. Okay. Pertama sekali kalau kita nak jaga enjin tu, kita tahulah aliran bateri dia mesti ada earth. Earth ni bumi. Okay. Kalau kita parking, ingat guys, kalau kita parking, jangan biarkan lama sangat. Kita parking tongkat besi kita tu terus straight dengan lantai. Tegak Okay. Straight Jangan straight macam tu. Sepatutnya kita kena, saya tunjuk sikit lah sepatutnya kita ada satu lapisan ataupun kita lapik lah. Kita lapik tongkat kita ni dengan sekejap Okey, dengan kain ataupun kayu dan sebagainya. Macam tu. Fungsi dia untuk nak menyah aliran bateri. Okey, perasan atau tidak, bateri ni dia sebenarnya dengan bumi dia ada fungsi. Bumi akan serap kuasa ataupun dia punya power tu. Membuatkan bateri kita akan lama makin kong. Kalau menarik ni. Okey. Ada yang pernah beli bateri, contohnya dia beli bateri. Bateri tu bateri baru katakan. Aku nak tukar, tengok-tengok balik rumah boleh start balik. Dia tak tukar pun. Dan bila dah keluarkan bateri tu, kena masukkan balik kan dalam bateri, dalam kotak bateri tu ada orang kata apa? Kertas polystyrene kan? Okey. Polystyrene tu jangan dibuang sebenarnya. Itu dia punya penyah aliran tu. Kalau kita letak straight atas lantai, percayalah bateri tu akan kong. Wow. Itu cuba ni kita tengok eksperimen dia ni. Okey.
Saya cuma boleh nasihatkan di sini, kalau nak parking motor, tu tongkat mestilah Tak kain. kena ada lapisan kain. Kain kecil pun tak apa. Sekurang-kurangnya dia jadi penebat. Okay. So, untuk enjin saya dah beritahu, kita kena start selalu, kan? Start selalu supaya minyak tu berjalan, sama ada minyak petrol ataupun minyak enjin dan minyak tuti. Kalau macam two stroke, motor RZ, motor yang two stroke semua ni ada tuti. Tuti tu yang jatuh dekat enjin, dekat piston dengan blok tu. Okay. Semua kena hidupkan. Kita kena running. Macam tu lah. Itu antara yang pertama sekali kena jaga. Start enjin, bateri, dan seterusnya kalau nak jaga, kita kena lebih kepada make up. Orang kata kecantikan motor lah. Okay, mungkin boleh share sikit make up yang dari segi macam mana tu bang dia buat? Okay. Percaya atau tidak, selain pada kalau saya pakai sini Mark Off punya pencuci kan. Okay. Pencuci ni sebenarnya bila kita tak perlu simbah air dulu, kita spray ataupun kita tuang, kita sapu lap dulu, hilangkan kotoran, terus simbah dengan air. Itu fungsi kalau jenis macam ni lah. Memang mahal sikit lah. Yang ini taklah mahal mana pun, RM30 tu lah. Okay. Kalau saya lebih suka pakai Glow pencuci pinggan. Wow, okay. Sebab dia ada lemon kat situ. Dia boleh buangkan minyak tu lebih efektif. Oh, so macam mana kita basuh kuali tu, macam tu kita basuh motor? Minyak hilang? Minyak hilang. Tapi janganlah sental dengan berus dawai. Okay. Bila lepas kita basuh, kita dah lap elok dan kita sebenarnya kena letak satu lapisan lain. Lapisan lain ni kita sama ada kita nak letak wax ataupun apa-apa saja yang berkaitan tentang ni lah, orang kata penjagaan cat dekat motor ni. Okay. Saya ada banyak tapi saya boleh tunjuk satu sajalah yang apa-apa saja. Kalau siapa yang pernah tahu tentang wax kereta, sama juga fungsi dia dengan wax motor. Kalau ada benda yang kotor-kotor yang tak boleh nak hilang, saya lebih kepada polish. Ni polish sikit lah. Okay. Itu tentang body. Body kita ni bukan diperbuat dari besi. Baik. Okay. Sorry, maksud saya cover kita buat daripada plastik, polikarbonat dan sebagainya. Tentang rangka-rangka. Maksudnya dekat motor kan kita ada rangka motor kita. Betul. Yang besi-besi ni kan. Besi-besi ni selalunya boleh mendatangkan karat. Perasan benda tu? Perasan. Sebab apa tau? Ada kalanya kalau kita lepas kena hujan, kita basuh sekalipun, sebenarnya air dekat air pilih kita tu pun ada kandungan orang kata yang saya tak tahu klorin. Sama ada klorin ke, saya kata klorin tidak akan mengkaratkan sesuatu kan. Tak tahu benda lain yang ada asid-asid yang boleh karat. Saya pun tak pasti. Saya pernah basuh motor, tiba-tiba dekat exhaust tu ada 2-3 dot karat. Baru dalam tadi saya perasan dan akhirnya saya ambil langkah untuk spray dengan WD-40. Siapa tahu WD-40 ni itu dekat apa Mr. DIY ada jual Awal ada dekat mana-mana pada. Ni. Sebenarnya fungsi ni banyak sebenarnya. Kalau pintu rumah bunyi pun kita spray je lah dekat dia punya sel tu. Dan putih ni kalau kita spray dekat karat tu akan hilang. Kita gosok elok, lama-lama dia akan hilang. Dan kita spray je satu lapisan, tinggalkan tak apa. Itu kalau yang karat lah. Body yang karat tu kita spray dulu. Tapi untuk specialist motor, dia sebenarnya ada satu lagi. Dia lebih kepada contoh macam benda karat kan, kita boleh pakai juga chain cleaner. Chain cleaner, okey. Ini untuk rantai lah biasanya. Bukan rantai ni ada minyak kan. Kita memang letak minyak tau. Minyak tu macam untuk liup-liup macam motor lah.
yang suka mak motor ni, dia sebenarnya ada barang-barang dia sendiri. Tak kisah jenama apa sekalipun, dia akan gunakan untuk khas untuk itu. Taklah macam kita dulu. Perasan tak kalau kat kampung kita pergi kedai basikal, kedai motor, kita ambil minyak dalam Asal ada faham. Asalkan abu je. Asal ada kita pun bagi minyak dekat rantai. Warna hitam lah tu minyak tu. Dan kalau yang elok sikit, ada duit sikit, orang pakai macam grease. Kan, tersapu kan. Sama kat fungsi dia. Sekarang ni motor pun dia dah keluarkan untuk lube yang untuk khas kepada rantai. Jadi rantai berminyak tu dah lama kita buang. Sebab kita tak perasan tau, rantai kita sebenarnya ada pasir-pasir. Okey. Rantai pasir ni yang ada yang kita bawa running di celahan-celahan antara rantai-rantai kan dia macam sambung-sambung macam tu. Kat tengah tu ada kadang-kadang dia ada getah-getah kan, ring tu. O-ring tu getah tau. Getah dengan besi tu, celah-celah tu ada pasir. Bila kita basuh motor, selain pada body, sebenarnya orang basuh motor basuh aja, lepas tu dekat rantai dia tak sembuh. Sepatutnya dekat rantai tu kena fokus lebih. Kita fokus supaya kita nak buangkan pasir-pasir halus sebenarnya tu. Okey, selepas tu kita gunakan chain cleaner tadi ni, dia boleh nyah, orang kata nyah pasir lah. Pasir dan minyak yang lama tu pun. Okey, ada juga orang kata, kenapa tak guna WD-40? Dia pun boleh nyahkan minyak dan juga mungkin ada berkarat dekat rantai tu kan. Bukan saya tak galakkan, yang WD-40 ni kuat sangat sebenarnya. Pula. Okey. Perasan tak macam kita pun selalu shooting, kita perasan tak technical budak-budak kru kan yang tolak track kan, dolly tu, dia akan spray dulu dekat besi tu. Betul. Dia lap dengan kain bersih kan, untuk nak hilangkan pasir. Cuma tak bagusnya dia boleh kembangkan getah. Okey. So dekat rantai tadi ada getah. Faham? Ada getah, ada ring tadi kan. Itu kita tak nak dia akan kembangkan terlalu cepat dan kuat sangat. Begitu juga dengan budak-budak teknikal kalau kita shooting kan. Dia akan pastikan dia tak akan spray dekat mana-mana getah. Dia akan spray juga dekat roda tu, atas pada roda kan. Dia roda dekat track tu, dia spray kat situ, dekat besi. Cuma itu saja. Tapi dia tak akan spray dekat getah. Ni ilmu yang agak bagus ni. Sekarang benda tak perasan, tapi lama-lama getah tu kembang, rantai tu jadi longgar. Okey, bila rantai longgar tu yang kita tak nak sebenarnya. Kita risau bila dah longgar dia akan bawa pun tak sedap kan, dia tak kemas. Dia jadi macam apa hal rantai aku ni. Okey bang, nak tanya, Lala kita dah sentuh pasal rantai ni kan. Apa kesan dia kalau kita masih menunggang motosikal walaupun kita dah tahu rantai dia kendur? Sebenarnya antara dua lah, rantai tu akan terkeluar dari sprocket ataupun dia akan berlaga dengan besi-besi dekat depan. Sebenarnya sprocket ni ada sprocket besar, sprocket kecil dekat depan ni. Dekat depan motor kita kat ada sprocket kecil kan. Okey, so bila longgar, yang sampai ke sprocket kecil ni ada macam-macam lagi part tau kat ni. Bila kita bawa dia kat kapal, dia akan boleh mengakibatkan banyak part lain yang rosak. Okey. Sebenarnya kita rantai kendur tiba-tiba ni agak mustahil. Itu saya cakap tadi. Antara mat motor dengan pengguna motor harian biasa, diorang tahu sebenarnya. Pengguna motor harian dia takkan kisah langsung pasal rantai tegang ke, rantai kendur ke, kan. Dia buat tak tahu je. Tiba-tiba dia rasa kendur tak sedap lah bunyi kadang-kadang. Ada pergi kedai, tarik balik rantai tu, bagi tegang balik. Macam tu je. Tapi mak motor jarang berlaku benda macam tu. Sebab dia orang dah prepare. Dah benda tu. Okay. So antara lain, bila kita sebut pasal menjaga motor ketika PKP ni, perasan atau tidak, tayar kita akan flat. Makin lama makin flat, makin lama makin hilang angin dia. Mesej tunjuk. Okay. Ini berlaku memang pada semua motor-motosikal lah. Tengok. Okay, nampak? Okay dia dah flat.
So bila dah flat, kita cuma tugas kita mudah saja. Kita sapukan apa-apa wax. Okay. Supaya apa tau? Okay. Tayar. Tayar ni. Okay, saya tunjuk Okay. Ada yang menggunakan macam-macam jenis wax. Tapi kalau saya khas untuk macam ni untuk kereta kan. Okay. Pun boleh guna. Kita spray je. Okay, kita spray. Okay. Okay. Dan Okay, bila kita dah spray ni, sebenarnya tujuan untuk apa tau? Okay, kita nak kekalkan dia punya elastik getah tu. Okay. Motor yang dah lama parking macam ni, kalau kita perasan, lagi lama kita parking, mungkin PKP akan lanjutkan. Contohnya, dekat sini habis. Akan timbul rekahan. Perasan. Okay, rekahan itu yang kita tak nak. Kita tak nak. Untuk tak nak rekah tayar kita, nak jaga lama, kita sapu je. Kalau dia dah kering nanti sapu lagi. Okay? Wax ya? Kita just sapu je. Sapu bagi getah tu berminyak. Okay? Tarik. Alright. Satu lagi, ada yang setengahnya, dia bila parking motor, selama tempoh PKP ni, dia tak nak gerakkan motor langsung. Okay, faham. Okay, so bila tak nak gerakkan motor, tayar tu akan flat static. Ni tayar tadi, dia flat static. Bila static, lama-lama, walaupun dia sapu, okey jugalah, tak ada masalah. Kita tak nak kemungkinan dekat bahagian yang flat tu akan kekal ada bentuk flat. Jadi, setiap kali kalau kita, sebaik-baiknya, setiap sehari, 2 hari ataupun beberapa hari, kita start motor, kita gerakkan tayar dulu. Faham. Okay, bila kita gerak tayar, tayar tu akan berubah. Yang flat tadi mungkin dah ke sini dah. Yang tak flat tadi tu dah masuk ke sini pula. Dia tukar balik, dia rotate. Supaya apa? Kita tak nak kekalkan tayar kita sentiasa flat macam tu. Nanti bila kita nak gerak, kalau tak percaya, dah lah tak sapu dengan apa-apa wax. Kita biar lama macam tu. Bila tiba habis tempoh PKP lagi sebulan katakan Habis. Bila nak gerak, flat tu dia ikut flat. Habis rosak. Habis. Tayar tu tak boleh pakai. Tapi setengah orang dia kata, boleh pakai lagi ni. Bahayalah pada saya. Janganlah. Saya ni, bunga tayar ni, kalau dah rasa macam kita langgar line putih dekat jalan raya, rasa terlari sedikit, saya dah tukar dah. Walaupun bunga ada lagi. Okey. Sebab tayar ni, kadang-kadang kita beli, kita tak tahu tarikh buatnya bila. Bila kita tak tahu benda tu, sebenarnya ada tulis. Dekat tayar kita, dia ada tulis tahun dan bulan keluaran dia. Kalau yang pernah tahu benda ni, cuba tengok kat dalam Google ke ataupun Yahoo ke apa mana kan. Cara-cara untuk tahu tarikh pengeluaran tayar ada sebenarnya dalam bracket. Kalau saya boleh tunjukkan sekejap lagi. Dalam bracket, sebelah kanan tahun, sebelah kiri bulan. Bulan dan tahun yang dikeluarkan. Kalau dia lebih kepada dah setahun lebih, contoh tayar itu keluaran 2018, tak payah belilah sebenarnya. Sebab itu ada orang kedai-kedai offer murah. Wah, murahnya tayar ni. Sepatutnya harga dalam RM90 tapi dia jual dalam RM50. Wah. Sebab dah Rupa-rupanya expired. Sama juga kereta pun sama je. Kereta dah lama parking pun kita kena gerakkan. Macam tu, sama lah. Okay. Itu antara utama lah yang kita kena jaga. Okay bang, ni kita nak menyimpang sikit lah bang. Okay, baru-baru ni saya ada dengar live abang dengan Azlim baru-baru ni. Okay, abang ada sebut satu benda yang menarik minat saya. Abang ada cakap sepanjang PKP ni, abang galakkan orang isi minyak guna RON 97. Ya betul. Ceritakan sikit bang. Kenapa kita guna minyak 97, petrol 97 berbanding dengan 95. Saya pernah satu kejadian, saya sebenarnya motor Y-Suku saya ni, saya tak pernah isi 95. Okay.
sebab saya dah upgrade enjin untuk biasanya saya nak main dalam track lah. Bila saya pakai 97 all the way, saya rasa sangat ngam lah. Dan tambah pula saya pernah pakai 100. Saya isi 100 pun okay best. Okay, 97. Bila saya pakai ke 95, ada satu malam tu saya isi 95 full, saya pergi ke Melawati. Dari Bangi pergi Melawati. Dan bila saya balik, hampir dekat selepas Bangi nak sampai ke inilah highway sampai ke rumah saya, kat Bangi tu, enjin pecah. Oh. Pecah enjin sebab kuasa enjin tak ngam dengan minyak 95. RON 95 tak dapat support sepenuhnya sebenarnya. Okey. Itu yang pertama, dan saya galakkan kepada semua yang minat motor mat motor ni, kalau betul-betul nak jaga enjin, kita guna 97. Kalau kadang-kadang kita pakai yang 100 punya pun okey. RON 100. So ikutkan memang just tak ada masalah lah pakai RON berapa-berapa pun. Bukan tak ada masalah. Sebenarnya kalau dah biasa 95 tu, dia tak, enjin kita kuat. Bila enjin kita kuat, even kereta pun kalau yang mana bentuk muka bumi tempat kita tu berbukit-bukit, seeloknya pakai 97. So macam saya ni, nama pun orang kata dekat Bangi ni berbukit-bukit, highway bukit-bukit, saya pakai 97. Walaupun motor lama, motor RZ saya pakai semua 97. Okey, kenapa kena pakai 97 sekarang? Peluang untuk pakai 97. Sebab dalam RON 97, kerajaan tidak mensubsidikan apa-apa pun pada 97 tu. Faham maksudnya? Okey. Kerajaan sebenarnya dia ada subsidize ataupun subsidi beberapa sen kepada minyak. Contoh macam RON 95, harga sekarang RM1.25, betul? Betul. Okey. Dalam RM1.25, berkemungkinan, saya pun tak check lagi, mungkin dalam 25 sen kerajaan support. Okey. Kita cuma bayar RM1 saja sebenarnya. Okey. So 25 sen tu ditanggung oleh kerajaan, subsidi. Yang kita bayar cukai selama ni apa segalanya, dia akan balikkan semula untuk masyarakat. Okey, kau boleh pakai 95 kerana aku dah subsidizekan sedikit 25 sen. Sebab itu dekat sempadan, di Kedah, di Perak, di tempat saya, sempadan Thailand, kalau di sempadan Singapura, Johor, tidak dibenarkan kenderaan luar yang bernumber pelit negara lain membeli 95. Betul tak? Betul. Sebab itu khas untuk rakyat Malaysia yang diberi subsidi. Diorang boleh guna 97 yang tak ada subsidi. Okey? Bila tak ada subsidi, itu adalah 100% kita bayar. Tidak ditanggung oleh kerajaan. Okey. Bila kita sekarang ni dalam keadaan negara banyak keluarkan duit untuk nak bagi kepada BPN lah, nak tanggung itulah, macam-macam kan. Sekarang ni, apa salahnya minyak 97 dari RM2 lebih dah turun kepada RM1.50. Betul? Dalam RM1.50 tu, kita bayar RM1.50, kita dapat benda yang bagus dan automatically kita juga membantu kerajaan. Wow. Yang ni kita ramai tak nampak ni. Itu kita tak nampak kan? Okey. Betul. Selama ini saya pakai 97 bukan kerana saya orang kata, kau ada duit banyak, kau bolehlah pakai. Bukan. Sebenarnya begini tau. Saya adalah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Maksud tanggungjawab ni, saya mak motor yang bila bawa motor, saya tak nak ada lubang. Saya tak nak ada jalan-jalan yang rosak. Saya tak nak tiba-tiba traffic light rosak. Saya tak nak pula ada macam lampu tak menyala waktu malam. Saya tak nak begitu. Saya tak nak benda. Saya nak cantik di jalan raya tu. Okey? Faham? Siapa yang tanggung semua tu? Kerajaan lah. Betul? Okey. Betul. Niat saya bayar harga 97, RON 97 dengan RM2 dulu, macam-macam lah, RM2.5 lah, RM2.10, macam-macam dia turun naik kan. Saya bayar dengan niat, aku dah bayar, harapnya kerajaan dapat apa? Betulkan jalan. Betulkan jalan yang elok supaya aku nak main motor. Aku nak murah. Faham kan? Betul? Setuju? Itu yang saya galakkan kepada mak motor, gunalah 97. Bukan apa.
Beza tak banyak, sikit je. Satu tank, kalau lah motor Y suku, satu tank tak silap saya dalam RM11 kot. Kalau yang 7 liter, saya pernah isi lebih kurang dalam RM12, RM11 macam tu. Full tank. Kalau yang tak tukar tank, yang 4 liter, bayangkan 4 liter kali dengan RM2, 4 gram, lebih kurang RM8, RM9 je. Okay, tapi motor dah hebat, enjin dah bagus, cantik, tapi kita isi 95. Dia tak ngam. Kalau nak jaga betul-betul, biar total jaga. Okay bang, ada soalan. Ya. Yeah. Okay, ada kesan tak kalau macam sekarang ni pengguna tu dia pakai 95 lah. Tiba-tiba dia nak bertukar 97. Kesan tak perubahan? Tak ada. Tapi ada kesan, sangat hebat. Kesan dia akan cuci balik enjin kita ni akan ada tinggalan geseran besi-besi. Okay. Piston besi. Besi yang bukan besi, maksudnya dimampatkan satu, saya tak tahu apa benda yang dimampatkan, kalau kita sebut macam besi, tapi bila saya tengok bila pecah dia tak macam besi pun. Okay. Bila dia bergeser dengan blok tu akan geser-geser piston, makin lama makin longgar kan. Macam mana dia boleh longgar? Sedangkan besi dengan besi. Macam mana boleh longgar? Okey. Puncanya ialah bila geseran berlaku, minyak kita tak ngam, dia akan hakis. Besi-besi tu akan tertinggal dekat dalam tu. Okey. Bila kita tertinggal, tiba sekarang ni kita isi 97 ataupun 100. Sekali saya kadang-kadang pakai 100. Bila suci 100 ni, minyak dia lagi lembut, lagi halus. Okey, lagi ringan. Lagi ringan, dia dapat masuk di celahan-celahan antara enjin-enjin dan juga macam piston dengan blok tu, celah blok tu pun dia boleh masuk. Lebih banyak. Bila masuk banyak situ, dia akan cuci segala pelambam ataupun tinggalan-tinggalan besi-besi yang terakhir, dia buang. Dia keluar dekat exhaust. Kita rem sikit, dia akan keluar. Maknanya selepas itu kita rasa motor kita akan lebih ringan. Wah. Kena cuba dah lepas ni. Kena cuba. Okey. Itu kenapa kita kena pakai 97. Kalau dah pakai 95, tiba-tiba pakai 97, memang bagus. Tapi kalau dah lama pakai 97, tiba-tiba sekarang PKP, alamak, gaji pun tak masuk, apa semua, pun kita pakai 95. Tengoklah akibat nanti. Dahsyat tu. Okey. Dan ada satu lagi kalau saya boleh tambah kat sini tentang enjin. Okey. Aku dah tukar itu hari awal bulan 2 ataupun hujung bulan 2 atau bulan 3 lah, awal bulan 3 sebelum PKP. Okey. Satu hari bulan 3 aku dah tukar minyak hitam. Okey, sekarang ni dah berapa hari bulan? 18. Saya lupa dah. 18 saya bilang. 18. Dah lupa dah dia. Dah hampir sebulan setengah, nak masuk 2 bulan. Betul. Pada tempoh 3 bulan, setiap 3 bulan paling lambat kita kena tukar minyak hitam. Betul? Betul. Tapi soalannya, aku tak guna pun. Aku tak guna motor pun, kenapa aku kena tukar minyak hitam? Sepatutnya lepas 1000 km aku tukarlah. Jangan silap. Okey. Fungsi minyak hitam adalah untuk melincirkan. Dia sebagai pelincir, melincirkan enjin. Betul Betul. Kita start hari-hari. Walaupun kita tak bawa motor kita start hari-hari, kita rem, kita jaga motor kita elok ni. Ataupun biar lama, lepas tu start balik. Sampai tempoh 3 bulan. Katakan selepas raya ni, kita tak tukar lagi minyak hitam. Sebab dia kata, aku baru tukar tu hari, aku tak bawa mana pun. Sebab aku bawa itu dah baru dalam 10 km. Ada 990 km lagi aku boleh bawa. Ini ramai yang tak tahu. Sebenarnya tempoh untuk tukar minyak hitam bukan bergantung kepada berapa jauh kita bawa. Tapi dia ada atau jauh kita bawa atau 3 bulan sekali. Yang atau ramai tak tahu tu. Ramai yang tak tahu. Ya, sebenarnya kalau dah sampai tempoh 3 bulan, kita tukar je lah.
Sebab minyak hitam pun tak mahal mana, ada yang RM20 lebih. Okey, beza pula antara kenapa kena pakai fully synthetic, semi ke ataupun yang biasa. Okey, saya nak bagi tahu kat sini. Penggunaan motor yang berkuasa tinggi ataupun macam high injection atau maintenance atau motor-motor yang dah upgrade enjin dia, sebaiknya pakai fully synthetic. Fully synthetic. Penggunaan yang kerap pakai fully. Kalau yang jarang-jarang pakai, boleh pakai semi. Tak ada masalah. Cuma, kalau kita perhati betul-betul, bila kita beli minyak hitam, kita kena perhati sama ada dia SN berapa. Ataupun dia sekadar dia API ni, kalau siapa yang tahu, US punya approval ni, dia ada banyak kategori minyak. Yang paling highest sekali SN lah. Baik. Okey, baik, kita tunjuk Mungkin orang tak tahu, tak faham, kita alang-alang kita boleh share perkara ni kan. Yes. So banyak followers dapat ilmu hari ni. Ilmu baru. Alhamdulillah. Sekejap saya pergi ambil sekejap Alright. Okay, so kepada followers yang sedang menonton ni, kalau ada soalan mungkin boleh komen ke bawah dan kita akan tanyakan kepada Abang Zul. Terus komen ke bawah apa yang nak ditanya, pasal motor ke, pasal penjagaan atau apa yang berkaitan. Komen. Okey. Yang masih bersama live ni, saya ucapkan terima kasih. Dan mana yang belum follow Maskulin MG, follow lah. Okey, kalau kita tengok sekarang, minyak ni adalah minyak 40 ni minyak enjin lah. Okey, minyak enjin. Belakang ni ada tulis. Perasan tak? Okey, nampak? Okey, API apa? SL. SL ini dia antara bawah sikit pada SN. SL Perasan SL. Okey. Siapa boleh Google kejap lagi kategori minyak, dia tahu. API berapa. Okey, yang paling baik, perasan ini F800, F500. Beza Dua-dua adalah minyak hitam. Betul. Okey, betul Yang ini murah sedikit, Yang ini mahal. Mahal pun saya ingat tak berapa lah, dalam 30 lebih ke 40. Saya pun tak pasti Okey. Nampak beza dia? Ini SN. Nampak ke? SN, API SN. Okay. Tadi SL kan? Ini SL kan? API SL. Nampak tak? Ni. Okay. API SL. Okay. Apa beza SN dengan SL? Bezanya, yang paling minyak yang paling bagus sekali, yang paling nombor satu adalah SN. SN stand for? Itulah saya pun nak sebut tak reti lah ni. Saya itu hari baru je tengok balik. Saya pun tak ingat dah apa benda. Nanti saya ni share lagi lah. Banyak SN, SL, macam-macam. Boleh, nanti kita Google. Alright. Saya ambil short form SN. SN okey. SL. Saya minta maaf, saya tak tahu apa dia punya ni Saya tahu short form dia. Okey. Boleh. Nanti boleh Google. Okey. Okey. Itu beza dia. Antara yang pertama sekali, kategori dia SN, SL dan bawah macam-macam. Lagi murah lagi dia ni lah. Mungkin ada juga orang pakai SAE. Ada kan? Okey. Pernah dengar? Minyak, murah je. Murah sangat. SAE tu minyak yang orang kata kategori yang bila dia tapis tu kategori nombor 5, nombor 6. Kita nak yang minyak macam mana tau. Bila dia buat proses minyak tu, minyak yang number one dekat pengeluapan tu, yang number one, yang jatuh setitik tu yang kita nak. Itu SN. Kalau siapa SN Ingat SN ni kalau fully synthetic semua SN.
kalau orang tu kata, bos, mau tukar minyak hitam lah. Ni kasih murah punya lah ni. Berapa saya kasih you RM12 lah. Okey, kita dengar murah, kita suka lah. Tukar minyak hitam RM12. Ataupun RM9. Oh, kita suka. Memang kita best. Padahal. Tapi bila kita tengok balik, minyak orang kata tak bagus lah sebenarnya untuk motor-motor yang sepatutnya. Baik, faham. Tapi untuk pengguna-pengguna motor harian yang bukan mak motor, diorang boleh guna apa saja minyak sebenarnya. Sebab diorang pun tak tahu nak menjaga. Dia tahu hantar kedai, dia murah, tukar minyak hitam, jalan. Tukar minyak hitam, jalan. Macam tu je. Dan dia punya speed tak sama macam kita punya speed. Kita bawa motor, gear 1, gear 2 tu dah 60-80 dah. Berbeza dengan pengguna harian ni, gear 1 mungkin 10-20, lepas tu masuk gear 2 30-40, macam tu kan? Betul beza dia Okey. Beza kalau budak mak motor ni faham-faham je lah. Gear 1 tu pun dah macam kapal terbang. Gear 2 dah macam jet lah ceritanya. Okey. Okey. Jadi bila kita ni gear 2 dah masuk 60-70, ada sampai gila-gila punya gear 2. Dah saya tak tahulah macam mana dia bawa pergi tu. Jadi minyak hitam tu main peranan sangat penting lah. Dan kalau minyak untuk motor two stroke kita perlukan tuti, betul kan? Tuti betul. Tutu untuk kita tambah. Tuti pula kita boleh pakai antara semi ataupun yang saya tak pernah jumpa lah, yang fully ni mahal sangat. Macam Potulin ada keluarkan. Dia nano punya ni, saya pun tak ada simpan dia punya ni. Yang mana tuti yang bagus sebenarnya dia mesti T500 ke atas. Ataupun kalau boleh kata kat sini, tuti semi sintetik tu ngam dah untuk motor-motor two stroke. Boleh dicuba. Lagi ada soalan lain? Correct. Okey, soalan lain. So, kita pergi juga lah. Ada tak Abang Sulaiman terlibat dengan program-program bantuan kepada frontliner ke atau dengan NGO ke? Ada tak? Ada. Okey, untuk tempoh PKP ni saya pun dah jalankan untuk bantuan kali pertama, fasa pertama kepada semua penoreh getah, asnaf dan ibu tunggal di kampung saya di Greek. Seramai 150 keluarga juga yang terima, alhamdulillah. Itu saya dah lancarkan pada fasa pertama. Fasa kedua kita bagi susu budak, pampers dan pampers dewasa. Okey, sekarang ni saya tengah prepare lah bersama Hairi Safwan dengan Persatuan Alumni dan company TKO Nutrition. Kita nak hantar bantuan kepada 57 pelajar yang tinggal di luar kampus. Dia tak boleh balik kampung, dan diorang adalah golongan yang saya faham sederhana, middle, B40 juga. Keluarga mereka lah maksud saya. Dan saya nak tahu perkembangan mereka juga, itu yang sebenarnya. Hantar barang mentah dan juga nak tahu perkembangan diorang okey ataupun tidak, supaya saya lega lah bila dengar pelajar-pelajar di bawah Aswara semuanya dalam keadaan sihat. Macam tu je. Right. Okey. Okey bang. Sedikit nasihat lah kepada mungkin netizen atau follower kat luar sana yang mungkin boleh sampaikan kepada golongan-golongan yang masih lagi ingkar dengan PKP walaupun dah masuk fasa ketiga ni. Saya pun nak cakap lebih nanti kena kecam. Faham? Macam saya tengok di televisyen sama ada Astro ataupun TV3, Al-Hijrah, RTM dan semua stesen TV keluarkan iklan-iklan yang memberitahu tentang fakta-fakta, tentang nasihat-nasihat secara orang kata ilmiah. Semua kita kena faham. Okey, faham, dan kita tahu, kita tak nak sebut
Macam dulu orang beranggapan, ush, kalau jadi ni mesti kena darurat. Darurat. Kita tak pernah dengar pun. PKP. Ini antara yang terbaru juga baru-baru ni. Bila Tan Sri Muhyiddin Yassin, PM kita cakap ada tempoh PKP, kan? Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ni, PKP, kita rasa, PKP, dia bukan darurat kena ingat. Kenapa kita nak darurat? Darurat ni lagi tak bagus kepada negara sebenarnya. Kalau kita darurat, mata wang kita automatik jatuh. Sekarang ni Alhamdulillah, mata wang kita boleh kata hampir sama dengan dolar. Dinafikan dah, hampir. Hampir dah. Banyak negara yang dah lockdown, macam Japan sendiri, US, apa semua dah darurat. Bila darurat, mata wang automatik jatuh, kita tak. So kalau kita dapat maintain PKP ni, tak nak darurat. Saya kata kalau boleh jangan darurat, jangan, tak nak. Kita nak lawan, kita nak kena menang. Okey, bila kita satu hari lagi, hari nanti, lagi sebulan ke, sebulan lebih ke, 2 bulan, tak kisahlah, kita dapat lawan COVID ni, kita tak pernah ada darurat. Kita PKP je. Selepas dah baik pulih ekonomi, percaya atau tidak, mata wang kita automatik naik balik. Wow. InsyaAllah. Kan? Okey. So, saya nak nasihatkan di sini, saya tak nak cakap secara kasar. Saya nak secara baik-baik aja. Banyak tanah di tanah Melayu kita ataupun Malaysia kita ni yang willing untuk menerima tubuh anda yang nak sangat kena COVID. Maksudnya, jangan risau. Kubur banyak lagi tempat, banyak lagi kosong. Banyak lagi kosong sebenarnya. Kalau degil sangat, tak tu pasal, saya rasa tak ada masalah. InsyaAllah, kita boleh uruskan untuk masukkan anda ke dalam tanah. Bukanlah maksud saya beginilah. Saya tak nak doa begitu. Saya nak cakap, kita kena faham. Oleh kerana punca seorang saja, yang lain dapat bala, bencana. Contohnya, antara yang saya boleh cakap di sini secara ringkas, kalau dia tu adalah ejen, bukannya positif, tapi ejen yang bawa kuman tu, virus tu, dia pergi, dia nak tak keluar, keluar, dia nak juga balik kampung, dekat kampung, satu kampung boleh terkena COVID. Habis, oleh kerana punca seorang saja. Jadi, nasihat saya kepada semua, yang minat motor lah, utamanya kan, tabahkan hati, sabar, jangan jangan rasa macam tak kira aku nak kena naik motor, kena ride juga, kalau tidak aku akan mati. Tidak. Tak pasal. Tak pasal. Okey, boleh je start motor. Kalau siang pergilah pasaraya ke ataupun kedai Aceh ke, beli barang, beli rokok, patah balik. Dah cukup. Tak payah nak pergi melepak-lepak. Jangan Okey bang, ni ada beberapa soalan terakhir bang nak tanya bang Ya. Okey. Soalan ni abang jawab dengan sangat simple saja. Okey, soalan pertama bang. Shooting yang terakhir sebelum PKP. Saya tengah buat penggambaran filem Daddyku Gangster di Kota Baru, Kelantan. So abang sebagai? Sebagai Ray. Ray ni kalau tengok cerita Impak Maksima. Okey. Lebih kurang. Mak kereta yang geng curi-curi kereta, macam tu lah. Tapi komedi. Komedi sikit lah. Okey, yang kedua, kedai makan terakhir yang abang kunjungi sebelum PKP. Kedai makan terakhir, saya pun tak ingat, dekat Kelantan jugalah masa tu. Kelantan Okey. Okey, satu lagi. Okey, perkara pertama yang abang nak buat selepas PKP. Selepas PKP ni, yang pertama sekali, saya tak ada rancang apa-apa, melainkan nak balik ke kampung saya. Wow. Okey. Sebab saya rasa kalau dah habis tempoh PKP ni, saya kena balik kampung. Pertama sekali, mak saya kat sana. Okay. Yang keduanya, orang-orang kampung, kawan-kawan semua tu di bawah, orang kata saya rasa ada tanggungjawab untuk nak tanyakan khabar perkembangan mereka. Dan ada kerja-kerja yang saya kena buat di kampung. Sebab saya dalam kebelakangan ni banyaklah saya aturkan pelbagai program,
dan saya juga aturkan macam-macam selain pada program lah, aturan-aturan yang saya letakkan di kampung. Contoh, saya juga ada buka sedikit perniagaan orang kata yang melibatkan pelancongan di kampung. Macam tu lah. Yang saya buka ni sebenarnya untuk masyarakat di kampung lah. Okey bang, mungkin secara ringkas boleh share sikit apa itu Spark kepada pembaca maskulin, dan ramai tanya macam mana nak dapatkan t-shirt Spark tu. T-shirt dia, okey. Ramai komen. Ini adalah t-shirt rasmi tahun 98, 2018, 2019. Lama tu. Sorry, 2018, 2019. Okay, right. Okey, yang mana masih ada sikit lagi, tak banyak lah stok ni. Boleh telefon 012-813-8515 kalau nak lah. Saya tulis ni, 012-813-8515. Boleh hubungi nombor ni, WhatsApp untuk nak siapa nak membeli lah. Sebab sedikit daripada jumlah jualan ni, kita pun buat saluran bantuan dan kita salurkan kepada salah satu rumah anak-anak tahfiz air rambutan Hulu Perak. Macam tu. So itu lah baju ni. Spark ni sebenarnya adalah satu persatuan yang didaftarkan di bawah ROS. Nama depannya adalah Kelab Sinar Pemotoran Amatur Kebangsaan. Okay. Pada tahun 2018, bertarikh 5 Oktober, sah didaftarkan di bawah ROS, dan alhamdulillah dah setahun lebih, hampir 2 tahun dah. Kita guna nama Spark Malaysian Club. Nama keduanya lah. Nama ketiga kita SMC. Sebenarnya kelab motor ni adalah kelab yang saya tubuhkan untuk macam ni tadilah. Bila tiba waktu-waktu sebegini, bencana dan sebagainya, diharapnya ahli-ahli Spark dapat menyumbangkan sesuatu. Kalau bukan duit pun, mungkin tenaga, akal fikir. Okay, sekejap kita terputus dengan Abang Zul. Sekejap ya. Kita berharap ada sambungan ya. Okay, so tadi Abang Zul dia ada cerita tentang Spark antara kelab yang tubuhkan di bawah ROS. Okay, dan kalau berminat dengan nombor telefon yang dibagi tu. Okay, alright. So nampaknya Abang Zaimiwan dah keluar. Kemungkinan sekejap kita try. Last daripada kata-kata dia. Sekejap kita ambil kata-kata dia insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizki, alright. Okay, ada Abang Zul, right. Okay. Hai. Jadi memang di bawah ROS kita dah daftarkan secara sah, dan kepada semua yang nak join, sebenarnya kita galakkan join berkumpulan. Sebab apa? Kita perlukan leader setiap kumpulan untuk berinteraksi dengan kita. Ambil tahu, kalau kita individu, susah sikit. Ada aktiviti apa-apa, kita tak dapat info secara total. Macam itulah lebih kurang. Tapi tak apa, ada individu yang minat motor yang join ramai juga sebenarnya sebelum ni. Perempuan ramai. Itu dia. Ladies Cup Chai. Okey, saya lupa nak bagi tahu tentang motor ni. Kalau tak sah di negara kita ni, mesti kena pakai helmet kan? Wajib pakai helmet. Helmet tu mestilah berkualiti dan dicop sirim kalau keluaran Malaysia. Kalau luar, memang dia ada satu approval yang kita boleh pakai dan dijamin selamat. Okay. Tempoh PKP ni memang ramai tak pakai helmet lah ceritanya. Sebab kita tak pergi ride, helmet simpan di rumah. Okey. Jaga helmet pun satu hal juga. Jangan tak jaga. Okey. Helmet macam mana jaga dia? Simple je. Helmet ni dia tak susah. Saya ada satu. Okey. Helmet ni sebenarnya ini visor kita. Visor kita ni ada yang kata plastik, ada yang kata polycarbonate. Okey. Macam-macam material lah tentang kita punya visor ni. Senang aja. Kita kena cuci dan kekalkan. Ia ada satu lapisan chemical yang khas untuk ni macam ni contoh.
Okay. Helmet, visor and goggle cleaner ni kita just spray, settle. Kita spray, kita lap, jangan tonyo-tonyo kuat-kuat sangat. Kita lap, dah. Kena lap dengan penuh kasih sayang Penuh kasih sayang lah, janganlah. Ni, okay. Sebab apa, bila kita simpan dekat rumah, habuk-habuk ada kan. Bila habuk kadang-kadang rumah bersuhu orang kata tak menentu, dia panas kan, duduk sampai ke 32, 34, tiba-tiba jadi 26, 25. Tambah pula yang ada aircon, kejap pasang, kejap pasang, lama-lama dia berkulat. Bila berkulat tu habis lah. So kita kena just mungkin dalam 5 hari sekali cukup. Kalau hari-hari pun tak kisah kalau rasa ada masa banyak. Okay, itu yang pertama. Selepas tu siapa yang nak pakai anti-fog pun boleh. Dia spray. Ya. Macam tu je. Okay. Dan sebelah dalam dia sebenarnya, kalau ikutkan sebelah dalam ni dia ada sponge kan. Betul tak? Sponge ni kadang-kadang ada yang kulit macam helmet bell yang saya pakai, dia kulit tau. Dalamnya kulit. Bila kulit, saya cadangkan korang kena sapu juga dengan minyak. Minyak apa? Baby oil ke? Orang kata baby oil pun boleh. Minyak minyak masak pun boleh. Kalau korang nak rasa helmet korang bau ikan, kau sapu dengan minyak masak. Okey. Saya sebaiknya korang dapatkan balsam. Balsam ni dia macam kiwi juga. Takkanlah tak pakai kiwi. Kiwi untuk kasut kan? Habis kepala ni. Habis kepala hitam ke apa kan? Tak. Maksudnya kita ada satu lagi jenis. Kalau korang pernah pergi kedai kasut yang ada jual balsam. Yang ini macam saya ada Dr. Martin punya, Dr. Mart punya balsam. Memang untuk kasut sebenarnya ni. Tapi tak semestinya untuk kasut. Sebab dia tulis sini, dia untuk, nampak? Keep most leather soft and supple. Maksudnya, dia untuk leather. Okay. Dia tak tulis pun untuk kasut sebenarnya. Kan? Dia apa-apa kulit pun. Ini saya beli tahun 2014 kot. Lama saya pakai. Dengan sikit lagi. Tahan lama. Harga dia dalam RM30 je. Ada yang murah lagi mungkin dia ada macam oily sikit, macam grease sikit. Korang sapu je. Bila korang sapu dekat minyak tu, dekat kulit tu akan berminyak sedikit kan. Dia akan jadi lembut sebenarnya pada lapisan kulit, dan juga dia kekalkan kulit supaya tak merekah. Faham? Okey, untuk helmet yang tak berkulit, contohnya yang macam sponge ni, dia ada satu spray. Spray tu korang spray aja dekat dalam ni. Faham. Kalau keadaan lembap, dia akan berkulat. Okey. Tengok helmet saya ni, dah lama tak pakai ni, tapi dia tak berkulat. Cantik lagi. Cantik lagi. Sebab saya gunakan spray khas untuk dalaman ini. Okey, faham. Ada yang jenis yang ada berbau sedikit, maksudnya bau lemon, ada yang bau citrus, spray lavender ke apa, tak ada yang tak ada bau. Just spray. Chemical tu dia menghalang dari binatang-binatang seperti lipas, anai-anai dan sebagainya, dan dia kekal elok kita punya span ni. Memang dia akan basah sedikit. Masa kita spray tu dia akan basah sikit. Saya boleh contohkan, tapi adalah dalam ni saya dah buat. Bila kita spray ni dia akan basah sikit, lembab, kita biarkan terbuka, kita tinggalkan dalam 5 minit macam tu. Baru kita simpan, kalau dalam kotak ke dalam sarung kain yang biasanya helmet tertentu, mak motor ni dia memang ada kain khas dia kan. Kain khas ni kita masukkan, simpan elok-elok. Jadi sebelum tu kenalah jaga. Ni macam dalam kain ni kan. Kita masukkan dalam kain, baru kita simpan. Jangan terus simpan. Ni tidak. Bila pakai pergi ride, berpeluh, tiba-tiba letak. Lepas tu biar lama, PKP pula tu. Bila PKP kita lupa. Faham. Sebelum tu kita dah ride jauh-jauh. Ride jauh-jauh, konvoi ke mana, ke Penang, ke mana kan. Dengan berpeluh-peluh, kena hujan dan sebagainya. Balik kita tinggal macam tu aja.
sambung dengan PKP ni dah sebulan lebih, kita biarkan helmet kita. Percayalah, helmet kita, peluh kita tu sebenarnya ada garam. Bila garam tu dia sampai dekat mana-mana garam, kalau korang tahu, dia akan menghakis sesuatu benda. Tak kisahlah, baik dia besi, baik dia ni, besi pun boleh berkarat, bayangkan. Baju, kain, material-material apa sekalipun boleh jadi karat, kecuali kayu je. Betul. Jadi kita spray benda tu untuk nak buang, orang kata nyah karat tu, garam tu, buang garam. Kita nak kekalkan supaya material sponge kita, kain kita tu, fabric tu akan jadi elok. Okey. Jadi sangat banyak info daripada ini Abang Zul. Sangat banyak. Okey. So terima kasih daripada pihak Maskulin, nak ucapkan terima kasih kerana Abang Zul sudi kita sembang-sembang santai hari ni Ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Maskulin Magazine. Alright. So semoga Abang Zul kita sama-sama stay at home. Kita harap PKP ni dapat tamat awal dan semua orang sihat lah. InsyaAllah. Okey, satu lagi saya cuba nak nasihatkan kepada semua pengguna motosikal, terutama sekali mak motor yang minat motor. Alang-alang saya bercakap ni, biarlah kita, orang kata, ada nasihat sikit yang saya nak kongsikan. Saya dah bergelumang dengan pemotoran ni bukanlah baru dan bukan lama juga sebenarnya. Tapi banyak pengalaman saya yang saya tengok, kalau boleh, dan saya harap benda ni boleh sebenarnya. Boleh, yang mana mak motor isi minyak dekat petrol pump, jangan rem. Okey. Kerana apa? Waktu kita tak tahu, mungkin siang ataupun malam kita rem, ada keluarga yang sedang berehat. Betul. Terutama sekali dekat R&R. Okey, dalam situ mungkin ada anak kecil yang sedang tidur ataupun orang tua yang dalam keadaan sakit. Kita tak tahu dan kita fikir kalau kita nak hormat mereka, jangan rem, dan automatically masyarakat akan pandang mak motor ni satu kelompok komuniti yang terbaik.